Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kami daripada kumpulan 9 akan membentangkan tajuk refleksi berkenaan dengan ketokohan Imam Malik, mengenai ketokohan dan juga sumbangan. Sebelum kita berkisah kepada ketokohan dan sumbangan, mari kita sama-sama melayari latar belakang beliau. Pertamanya, Imam Malik merupakan imam yang kedua daripada imam 4 mazhab yang paling berpengaruh dalam Islam. Beliau terlahir 13 tahun sesudah Imam Abu Hanifah. Nama lengkap beliau adalah Abdullah ibnu Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir ibnu Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amru bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau lahir pada tahun 93 Hijriah bersamaan dengan 713 Masihi di Madinah dan berasal dari keturunan bangsa Himyar. Ibunya bernama Siti Al-Aliyah binti Shuraih bin Abdullah Rahman, manakala ayahnya ialah Anas bin Malik. Beliau juga lahir semasa pemerintahan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Walid Abdul Malik, iaitu setelah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Imam Malik mendapat pendidikan awal di dalam kota Madinah pada zaman pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Pada masa itu masih terdapat beberapa golongan ilmuwan ilmu Islam dalam kalangan sahabat, Ansar dan juga Muhajirin. Beliau telah mempelajari bacaan Al-Quran dan menghafalnya semenjak dari kecil. Beliau juga sangat meminati bidang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapat julukan ahli hadis. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ana akan ceritakan tentang peribadi Imam Malik. Sebagaimana ulama-ulama lain, Imam Malik ini dia mempunyai budi pekerti yang baik, sopan, lemah lembut dan suka menolong orang. Basic ulama yang mana ada pada ulama lain. Ada banyak lagi sifat baik yang Ana jumpa, tapi Ana malas cakap, korang cari sendiri. Okey, seterusnya Imam Malik ini dikenali sebagai seorang yang pendiam, yang mana beliau ini hanya akan bercakap bila ada perkara-perkara yang perlu sahaja. Okey, walaupun Imam Malik ni seorang yang jenisnya pendiam, tak banyak bercakap, tapi beliau juga adalah seorang yang sangat kuat dan teguh pendiriannya. Untuk sebagai bukti, beliau pernah disebat dengan cebeti sampai patah belakang tulang belakangnya. Sebatan tu sebanyak 70 kali, tak silap Ana. Dan sebatan ni dikenakan sebab tidak mengeluarkan fatwa yang khalifah minta pada zaman itu. Dan akhir sekali, Imam Malik ini merupakan seorang muhaddis yang sangat dahagakan ilmu, yang mana beliau sanggup mengabdikan diri untuk mengumpulkan ilmu-ilmu tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya saya akan sambung kepada Imam Malik dalam bentuk ilmu. Beliau pada satu hari yang mana beliau telah diuji dengan beliau telah disebar dengan cemeti sehinggakan tulang belakangnya telah patah. Hal ini kerana fatwa yang dikeluarkan oleh beliau adalah tidak dipersetujui oleh khalifah. Fatwanya adalah isteri yang diceraikan serpaksa tidak jatuh akan talaknya. Dalam proses menuntut ilmu, Imam Malik telah berguru dengan seramai 900 orang dan beliau telah menuntut ilmu, iaitu ilmu agamanya di kota Madinah. Anak-anak murid Imam Malik. Ketokohan Imam Malik terbukti apabila dapat melahirkan ramai anak-anak muridnya yang berwibawa. Antaranya ialah, yang pertama adalah Imam Muhammad bin Idris yang juga digelar Imam Syafi'i, merupakan pengasas kepada mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan wafat pada 29 Rejab
tahun 204 Hijrah. Yang kedua adalah Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim. Lahir pada 125 Hijrah, bermula zaman dengan Imam Malik selama 20 tahun. Imam Malik memanggilnya dengan gelaran Faqih Mesir serta Mufti. Dikenali sebagai Diwan Al-Ilmi dan wafat pada 197 Hijrah. Yang ketiga adalah Abu Umar Ashab bin Abdul Aziz bin Daud Al-Misri. Pendapat lain mengatakan namanya adalah Miskin. Lahir di Mesir pada 150 Hijrah. Wafat pada 204 Hijrah, selepas 18 hari wafatnya Imam Syafi'i. Berguru dengan Imam Malik dan Al-Laith bin Sa'ad. Rujukan ulama fiqh di Mesir selepas Ibnu Al-Qasim. Imam Syafi'i pernah berkata, "Aku tidak pernah melihat yang lebih faqih daripada ashab." Yang keempat adalah Abu Abdullah Ziyad bin Abdul Rahman Al-Qurtubi. Wafat pada 193 Hijrah. Digelar Syabtul. Beliau mendengar Al-Muwatta daripada Imam Malik. Beliau juga adalah orang pertama yang mengembangkan mazhab Maliki di Andalus. Yang kelima ialah Isa bin Dinar Al-Qurtubi Al-Andalusi. Beliau wafat pada 212 Hijrah. Antara sumbangan terbesar yang telah diberikan oleh Imam Malik rahimahullah ialah apabila beliau menulis sebuah karya agung daripada beliau sendiri, iaitu Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta merupakan suatu kitab yang membicarakan khusus dalam bidang ilmu fiqh dan ilmu hadis. Kitab ini telah ditulis atas arahan Khalifah Abi Ja'far Al-Mansur, iaitu bagi mengelakkan pendapat fiqh daripada ketegasan Ibnu Umar, Rukhsah Ibnu Abbas dan Syaz Ibnu Mas'ud. Bilangan hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Muwatta menurut pendapat Abu Bakar Al-Abahari ialah keseluruhannya sebanyak 1720 hadis, musnad sebanyak 600 hadis, manakala hadis bertaras mursal sebanyak 222 hadis, mauquf ataupun hadis mauquf daripada para sahabat sebanyak 613 hadis, manakala pendapat tabi'in sebanyak 285 hadis. Antara sumber yang digunakan oleh Imam Malik rahimahullah dalam menulis kitab yang agung ini, iaitu Al-Muwatta, ialah daripada guru yang beliau talaki daripada kalangan sahabat sebanyak 85 lelaki dan 23 orang perempuan. Daripada kalangan tabi'in sebanyak 48 orang. Itulah dia antara sumbangan terbesar Imam Malik, iaitu menulis kitab Al-Muwatta. Bagaimanakah tercetusnya usul mazhab Maliki? Jadi, Imam Malik bin Anas ini mempunyai caranya yang tersendiri dalam mengeluarkan ijtihad fiqh sehingga akan tercetusnya usul fiqh mazhab Maliki. Hal ini dapat kita lihat dari segi dua asas utama, iaitu yang pertamanya terpengaruhnya Imam Maliki dengan madrasah ahli hadis. Jadi Imam Malik berguru dengan ulama yang terkenal dalam madrasah ahli hadis seperti Imam Syihab Az-Zuhri, Rabi'ah Ar-Ra'i dan Nafi', iaitu anak murid kepada Ibnu Umar. Ditambah dengan Imam Malik hanya menetap di Madinah tanpa berhijrah keluar ke mana-mana, maka ia telah memulakan pengajiannya dalam hadis dan fiqh fatwa di Masjid Nabawi selepas mendapat perakuan seramai 70 orang ilmuwan Islam di Madinah. Jadi yang keduanya penggunaan ijma' ahli Madinah. Seperti mana kita tahu bahawa Imam Malik ini meletakkan keutamaan hujah ijma' ahli Madinah selepas Al-Quran, hadis dan ijma' sahabat, kerana berpandangan orang Madinah pada zaman beliau akan terlebih dahulu melakukan amal ibadah kerana hidup sezaman dengan Rasulullah SAW dan sahabat, serta Rasulullah wafat di Madinah. Jadinya pada pendapat Imam Malik, apabila sesuatu hadis ahad itu bercanggah dengan kebanyakan amalan ahli Madinah, Imam Malik mengatakan bahawa hadis tersebut tidak kuat hujahnya. Contohnya dalam amalan puasa 6 hari di bulan Syawal dianggap makruh mengikut pandangan Imam Malik kerana taraf hadis bagi menyebutkan kelebihan amalan itu ialah daripada hadis ahad dan tidak dilakukan oleh ahli Madinah. Rumusannya, pada akhir hayat Imam Malik, Imam Malik telah dilanda satu penyakit. Pada awal penyakitnya itu, dia masih lagi mampu untuk menunaikan solat Jumaat, solat fardu Jumaat maupun solat jenazah di masjid. Namun beliau tidak mampu berbuat demikian dan hanya tinggal di rumah sahaja.
Akhirnya Imam Malik telah wafat pada tahun 179 Hijrah pada usianya 87 tahun. Beliau telah banyak meninggalkan legasi ilmu yang tidak ternilai kepada dunia Islam. Mazhab Maliki pada zaman ini menjadi mazhab rasmi di sebahagian besar negara-negara benua Afrika seperti Morocco, Algeria dan juga Tunisia, serta menjadi antara 4 mazhab utama yang masih berkembang sehingga hari ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.